Saya Afnan Hamimi, ahli Parlimen Lustar. PC saya pada PC kami pada tengah hari ini adalah berkenaan dengan jawapan balas daripada Menteri Sumber Manusia mengenai isu pasti yang berlangsung semasa sesi soal jawab Menteri di Dewan Rakyat pada pagi tadi. Saya menyebut kepada Yang Menteri dalam Dewan Rakyat bahawasanya pasti ini adalah aktiviti sukarelawan yang melibatkan ahli parti. Dia bukan aktiviti pekerja dengan majikan, bukan aktiviti perniagaan. Tetapi Menteri tak jawab soalan saya. Jadi saya tanya apa tujuan dibuat siasatan kepada semua premis pasti. Keluar surat daripada memo ataupun keliling daripada Kementerian Sumber Manusia mengarahkan Jabatan Tenaga Kerja JTK melakukan pemeriksaan di semua premis-premis pasti. Saya nak menyatakan di sini saya ada beberapa fakta dan dokumen yang boleh menjadikan bukti yang saya akan beritahu di sini. Yang pertama sekali saya nak sebut, pasti bukan entiti perniagaan ataupun sebuah tadika. Pasti merupakan program dan aktiviti PAS, Parti Islam Malaysia PAS, untuk anak-anak ahli dan penyokong PAS seperti di bawah pertukan Fasal 62 Perlembagaan PAS Pindaan 2020. Datuk Seri Syed Usaha Agung PAS pun ada sebelah saya ni, boleh mengesahkan. Yang kedua, program dan aktiviti pasti ini diiktiraf di bawah peruntukan undang-undang sedia ada di bawah Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Akta Pertubuhan 1966 18C menyebutkan keputusan parti politik adalah muktamad dan konklusif. Keputusan sesuatu parti politik atau mana-mana orang yang diberi kuasa olehnya atau perlembagaan atau kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan, panjanglah saya nak baca. Tapi itu punca kuasa yang diberikan kepada PAS untuk menjalankan aktiviti pasti. Dan pasti ini telah wujud sejak 1984. 40 tahun dah wujud. Alumni 1.1 juta. Murid ada ribu, guru ada ribuan. Dan saya yakin sebahagian besar anak-anak orang rakyat Malaysia ni hantar anak dia ke pasti. Yang ketiga, pasti tidak diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai tadika atau sebuah institusi pendidikan swasta di bawah Akta Pendidikan 1996. Ibu bapa pelajar pasti tidak dapat rebate atau pelepasan cukai individu per mas tautin dari LHDN di bawah kategori bayaran yuran penghantaran anak berumur 6 tahun ke bawah kerana pasti bukan sebuah tadika. Ini perlu jelas peruntukan undang-undang yang telah sedia ada. Seterusnya, pasti bukan bermotifkan keuntungan. Non-profit punya operasi. Bayaran dikenakan adalah paling minima untuk tampung kos makan minum, aktiviti, kebajikan pelajar dan kos-kos operasi lain termasuk sewaan dan penyelenggaraan premis. Semua ini datang daripada yuran yang minima dan juga derma orang ramai yang dikutip setiap masa. Pelajar pasti dibenarkan hadir ke pasti dan tidak akan dibuang daripada pasti kalau dia tidak hadir ataupun kalau dia tak buat bayaran. Itu menunjukkan memang aktiviti ini aktiviti sukarelawan. Dan itu adalah aktiviti pendidikan PAS dalam bentuk kebajikan. Pasti menetapkan tempoh bagi menjalankan aktivitinya, memudahkan ibu bapa menghantar anak-anak mereka. Maka guru-guru yang hadir juga mengikut tempoh yang telah pun ditetapkan itu untuk memastikan kelancaran, keselamatan dan aktiviti berjalan dengan lancar. Pasti bukan majikan dan guru pasti bukan pekerja seperti yang ditafsirkan oleh Seksyen 2 Akta Kerja 1955 atau Ordinan Buruh Sarawak Bab 76. Sebaliknya, guru-guru pasti adalah sukarelawan PAS yang dipilih dan dilantik dari kalangan ahli PAS dan mereka memberikan khidmat secara sukarela kepada PAS. Saya pun heran kenapa akhir-akhir ini setelah 40 tahun di bawah Menteri Sumber Manusia yang baru ini dibuat tekanan lebih ini kepada pasti. Saya tidaklah mahu menuduh ada agenda lain. Saya bimbang nanti orang akan kata kerajaan yang ada hari ini nampak tidak begitu suka kepada prasekolah, pendidikan Islam di peringkat prasekolah. Saya tak mahu orang tuduh kerajaan begitu. Adakah nak kena tukar nama pasti ini kepada sekolah rendah jenis kebahasaan agama baru diterima? Yang seterusnya, guru-guru pasti adalah AJK pasti di tempat berkenaan. Lantikan tersebut dibuat berdasarkan kuasa yang diberi kepada Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri yang dipilih dalam Mesyuarat Agung Tahunan berdasarkan peruntukan Fasal 60-1 Perlembagaan PAS Pindaan 2020. Walaupun guru-guru pasti memberikan khidmat secara sukarela dalam menjalankan aktiviti pendidikan untuk anak-anak ahli dan penyokong PAS, namun mereka diberikan sagu hati dalam bentuk keuangan
bagi menampung kos perjalanan dan makan. Bayaran diberikan ditanggung secara bersama oleh ahli PAS cawangan atau PAS kawasan berkenaan berdasarkan kemampuan PAS cawangan dan kawasan. Guru-guru pasti dibenarkan untuk tidak hadir bertugas. Tak ada masalah kalau dia tak boleh hadir, dan dia maklum kepada pihak PAS cawangan untuk pihak pengurusan cari ahli-ahli PAS yang lain yang berkelapangan untuk ganti tugas guru tersebut supaya aktiviti berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali, satu memorandum bertarikh 7 Mac 2022 antara pihak Perkeso dengan pihak pasti telah meluluskan guru pasti untuk mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Ini memorandumnya. Telah pun dibuat di Meterai 7 Mac 2022. Maknanya guru pasti ini adalah sukarelawan yang boleh mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Perkeso di bawah Kementerian Sumber Manusia. Takkan Mak Menteri tak tahu mana ni? Takkan tak buat study, tak ada grup WhatsApp ke macam mana? Jadi apa yang saya ceritakan ini kepada semua menunjukkan bahawasanya pada pandangan saya sepatutnya tidak ada tekanan diberikan kepada pasti seperti mana yang berlaku dan yang disebut oleh Menteri di Parlimen pada pagi tadi. Kita juga, saya buat surat contoh akuan daripada seorang guru menerima pelantikan guru ni secara sukarela. Kita ada dokumen. Tapi tak apa, walaupun itu dibuat tekanan, kamu boleh siasat ke semua premis pasti, bila-bila masa 24 jam 7 hari seminggu, tapi kita bagi amaran, jangan cuba untuk menyekat usaha-usaha PAS untuk memberikan khidmat sukarela pendidikan kepada ahli-ahli PAS. 40 tahun kita buat kerja ini. Dan ramai ahli alumni pasti, termasuk ahli Dewan Rakyat juga ada ahli alumni pasti. Ada soalan? Kalau tak ada, terima kasih. Ada tambahan? Sila. Ya, kedai guru. Saya tambahan sikit apa yang disebut oleh Muhammad Alostar. Saya Ahmad Tarmi Sulaiman daripada Menteri. Bagi pihak PAS, khususnya Dewan Pemuda, kita menjemput Menteri KSM dan pengarah JTK untuk datang berunding dan berbincang dan kita boleh memberi segala maklumat kepada pihak kementerian apa yang dilaksanakan oleh pasti, dan kita tidak mahu ada berlaku ketidakharmonian di peringkat bawah kerana pasti ini sekarang ini sudah lebih 2,000 premis kita yang menyebabkan ada gangguan ketika mana lawatan-lawatan oleh pihak JTK ini. Jadi saya mohon untuk pengarah JTK dan juga menteri sendiri berjumpa dengan Dewan Pemuda PAS untuk kita selesaikan dengan baik, untuk tidak ada lagi timbul spekulasi yang tidak baik di kalangan pelajar-pelajar kita dan juga waris-waris di seluruh Malaysia ni. Terima kasih. Okay, sedikit lagi tentang isu jawapan menteri juga tentang isu Kedah Agro, syarikat milik MBI Kedah, di bawah selain MBI Kedah dalam sesi pertanyaan menteri pagi tadi. Saya sebut kepada menteri, kes yang berlaku di Kedah Agro ni sejak tahun 2016-2017 itu tersebut dalam laporan Ketua Audit Negara, dan memang disebut dengan jelas waktu itu memang Kedah Agro ni bermasalah, dan dosa orang lama itu dipikul oleh kerajaan yang ada sekarang ni, dicuci oleh kerajaan yang ada sekarang ni. Tadi yang Berhormat Menteri sendiri sebut dia telah mendengar taklimat daripada pihak syarikat dan pihak syarikat akan buat bayaran penyelesaian yang tertunggak sehingga sebelum Aidilfitri. Kemudian Berhormat Menteri sebut minta supaya jangan tindas pekerja, jangan melemparkan persepsi di Dewan Rakyat. Sebab tu saya bangun peraturan Dewan 3612, jangan mengelirukan Dewan. Menteri jawablah secara profesional. Kalau nak jawab secara emosi, persepsi atas pentas ceramah silakan, tak ada masalah. Tapi datang Parlimen, dalam Dewan jawablah atas tugas dan tanggungjawab profesional sebagai seorang menteri. Itu sepatutnya menteri yang ada dalam kerajaan Madinah ini buat kerja. Itu yang saya bangkitkan di Parlimen tadi, pagi tadi. Terima kasih. Ada soalan? Tak ada? Beres. Kita tunggu seterusnya lah untuk mangkap.